Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya hendak menyentuh tentang betapa tidak matangnya politik kerajaan perpaduan madani ini. Malulah dengan pembangkang. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang kerajaan perpaduan madani ini merupakan kerajaan yang sangat-sangat takut kepada bayang-bayang sendiri. Tetapi kita kena ingat juga, mereka ini juga terdiri daripada mereka yang pernah melaungkan betapa mereka tidak setuju dengan politik tidak matang yang ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Sebagai contohnya, kalaulah di tempat itu adunnya ke ataupun menteri besarnya ke whatever ke daripada kalangan pembangkang contohnya kan. Tetapi bila kerajaan pusat buat program dekat situ, mereka tak jemput kerajaan pembangkang itu. Mereka tak jemput menteri besar dan negeri pembangkang itu ke, ataupun adun ke, ahli parlimen ke. Tapi mereka hanya jemput orang-orang mereka sahaja. Mereka duk kata macam tu juga masalahnya kan. Tetapi ketika kerajaan perpaduan madani ini menjadi kerajaan, inilah yang telah dibuat sebiji-sebiji oleh kerajaan tersebut. Apa yang berlaku ialah baru-baru ini Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Aiman Asirah Ajundi ataupun nama senarnya Rajmuni Sabu telah melawat Bandaraya Alustar. Tetapi walaupun ini adalah lawatan Timbalan Menteri untuk melihat infrastruktur, keadaan Bandaraya Alustar dan sebagainya, yang sepatutnya berlaku ialah mesti kena ada jemputan kepada ahli parlimen Alustar ataupun adun kepada kawasan-kawasan yang mungkin terbabit. Dan yang paling penting sebenarnya, kena jemput exco untuk portfolio yang berkaitan dengan pembangunan ataupun berkaitan dengan perumahan seperti mana yang sepatutnya. Tetapi apa yang berlaku ialah kesemua pihak daripada kerajaan negeri Kedah ini, baik ahli parlimen ke ataupun exco ke ataupun adun ke apa-apa ke, tidak dijemput oleh pihak kementerian. Sebaliknya difahamkan, Majlis Bandaraya Alustar telah dikerahkan untuk menyambut Timbalan Menteri ini. Maka tepatlah terpacak Datuk Bandar Alustar serta Ketua Kejuruteraan untuk MBAS. Mereka dah ada kat situ untuk menyambut Timbalan Menteri. Tetapi orang yang sepatutnya ada, seperti mana protokol yang selalunya ada, tak ada dekat situ. Kenapa? Kerana tidak dijemput. Dan benda ini mengingatkan kita tentang perangai dalam Kementerian Pendidikan juga, di mana program-program yang sepatutnya melibatkan Exco Pendidikan Negeri Kedah ataupun adun untuk kawasan-kawasan tertentu negeri Kedah itu, mereka tidak dilibatkan atas alasan kita tak nak politik itu, ini dan sebagainya. Tetapi kita semua tahu benda-benda karut yang mereka lakukan ini sebenarnya bermotifkan politik. Mereka ini sangat-sangat takut dengan bayang-bayang sendiri. Kenapa saya katakan kerajaan perpaduan madani ini kena malu dengan pembangkang, kena malu dengan pihak kerajaan negeri Kedah? Kerana baru-baru ini ketika kerajaan negeri Kedah mengadakan mesyuarat untuk pembangunan Alustar, adun Kota Darul Aman daripada DAP, salah seorang daripada 3 adun kerajaan perpaduan madani dekat negeri Kedah ini, turut dijemput untuk sama-sama menghadiri mesyuarat dan juga melahirkan buah fikiran. Sebab apa? Sebab beliau ialah adun yang memang berada dalam Parlimen Alustar. Jadi beliau mestilah dilibatkan. Itulah tuan-tuan sekalian, politik matang sebenarnya. Politik yang tak takut kepada bayang-bayang sendiri. Kerajaan negeri Kedah tahu, yang penting adalah rakyat. Bukannya untuk, orang kata apa, keuntungan politik semata-mata. Kerana itulah sebarang bentuk-bentuk bangunan ke mesyuarat berkaitan dengan untuk membangunkan satu kawasan itu ke, mesti libatkan semua orang yang terlibat, dan ini termasuklah adun-adun ataupun ahli parlimen pembangkang sekiranya ada. Dan inilah politik matang yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itu baru satu contoh tau. Ada lagi satu contoh yang saya nak tunjukkan kepada anda betapa matangnya politik kerajaan perpaduan madani ini. Iaitulah anda tonton video ini. Macam-macam kita bagi. Tetapi macam hari ni tuan minta 6 yang tuan minta tadi. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan. Saya boleh bagi. Saya boleh dulu sekali. Tetapi ada syarat. Boleh tak Serantuk ni kembali menyokong kerajaan Barisan Nasional yang telah membantu kita daripada dulu sampai sekarang? Boleh tanya ke saya? Boleh. Dari dulu semua benda yang nak buat minta. Di sini tuan-tuan dan sekalian, anda dapat lihat Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Wan Rosdi mengatakan bahawa kita akan bagi pembangunan whatever dekat kawasan Jantut ini kan, dengan syarat orang-orang Jantut kembali sokong Barisan Nasional. Allahu Akbar.
Benda ini mengingatkan saya ketika PRN 6 negeri tak lama dahulu. Zaid Amidi kata kita akan bagi bantuanlah kepada persatuan-persatuan motosikal dan sebagainya kat Terengganu dengan syarat pastikan gelombang biru dan gelombang merah meletup dekat Terengganu dan macam-macam lagi. Ataupun dekat PRK Pulai dekat Simpang Jeram tu kan. Pun sama juga. Oh, sini ada banyak sekali benda, ada banyak permohonan. Tapi kena pastikan Suhaizan menang. Kalau tak, macam mana tengok permohonan ni kan? Payah sikit nak tengok. Benda-benda bersifat macam ugutan kepada rakyat sebagai satu bentuk paksaan dan macam-macam lagi lah. Dan benda ini memang sangat-sangat malang sebenarnya. Sebab sekarang dah tahun 2024 kot. Takkanlah dalam tahun 2024 ini kita masih lagi nak mengamalkan politik macam tu. Oh, kalau kau nak something dari aku, kau kena sokong aku dulu. Ya Allah Tuhan Karim. Rasuah secara terang-terangan. Tetapi itulah, benda-benda macam ni mungkin SPRM agak payah sikit lah nak bertindakan kan. Sebab nak macam mana, tak nak cakap lebih-lebih. Nanti kita pula yang kena tangkap ke apa-apa, betul tak? Tetapi sekarang nak beritahu, inilah politik yang sangat-sangat mengarut daripada kerajaan perpaduan madani. Memang mereka beranggapan bahawa segala harta benda yang mereka pegang ini, duit rakyat yang mereka pegang ini adalah duit mak bapak mereka. Sebab itulah mereka boleh beranggapan, oh aku akan bagi balik duit rakyat ini kat kau, duit mak bapak ni aku bagi balik kat mak bapak kau, cuma masalahnya kau kena sokong aku. Macam kelakar kan? Ianya saya cakap terus terang tuan-tuan sekalian, sangat-sangat berbeza dengan menteri-menteri besar daripada negeri-negeri yang diterajui oleh Perikatan Nasional. Sebagai contohnya, Dr. Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Sangat-sangat berbeza. Cuba anda tonton video ini. Saya nak beritahu kepada hadirin hadirat sekalian yang akan menerima lot tanah. Tanah ini bukan hak milik saya ataupun mana-mana anggota pentadbiran kerajaan. Bukan hak Exco, bukan hak Ali Yang Berhormat. Kami adalah diamanahkan sebagai pengurus saja. Bila kita urus, ada permohonan, kita pertimbangkan dengan seadil-adilnya. Tanpa kita mengira fahaman politik, latar belakang dan sebagainya. Asal cukup syarat saja. Kita beri kepada rakyat yang memerlukan. Hal ini saya selalu tegaskan kepada semua ahli-ahli yang berhormat, anggota pentadbiran kerajaan dan pegawai-pegawai. Kalau kita nak buat keputusan berdasarkan kepada kecenderungan politik, kita akan hanya melebarkan masalah dalam masyarakat yang sudah puluhan tahun kita dipisahkan oleh pandangan politik yang berbeza dan juga pelbagai perkara yang membezakan kita. Menjadi tugas kepada kerajaan yang diamanahkan oleh rakyat. Bila kata rakyat, semua rakyat. Sama ada orang yang mengundi atau orang yang tak mengundi. Sebab orang yang tak mengundi pun rakyat juga. Orang yang tak menjadi ahli mana-mana parti politik pun rakyat juga. Yang semua perlu diurus dengan penuh keadilan. Yang diamanahkan ini, saya ke, ahli-ahli yang berhormat ke, semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian? Saya tak perlulah untuk memaksa anda ke, mempengaruhi anda ke apa-apa ke. Anda dah cukup bijak dah untuk membuat perbandingan anda sendiri. Manakah satu ucapan yang benar-benar lahir daripada seorang pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat? Seorang pemimpin yang memang hendak berkhidmat kepada rakyat, bukan berfikiran tentang politik semata-mata. Antara Dr. Sam dan juga Datuk Wan Rosdi. Di sini tuan-tuan sekalian, anda boleh membuat pilihan anda sendiri. Anda sendiri dah bijak. Dan saya cakap terus terang, sekiranya kalau berkhidmat kepada rakyatlah yang menjadi neraca utama untuk anda memilih mana-mana pemimpin selepas ini, anda tahu siapakah yang patut anda pilih. Terbukti depan mata tuan-tuan sekalian, tak boleh nak kata apa lagi dah. Tetapi itulah, kita faham. Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak. Termasuklah nak ugut rakyat ke, ataupun nak lawat satu tempat tapi tak melibatkan pembangkang ke apa-apa kan. Yelah, selagi mereka jadi kerajaan kan, selagi hayat mereka menjadi kerajaan, mereka akan buat apa sahaja sebab itulah nafsu mereka sebenarnya. Kalau tak adalah Sanihan nak kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.